Terima kasih Encik Muhammad Affan ya. Dan selamat petang semua di Malaysia dan selamat pagi daripada saya berada di London. Sekarang 6:45 pagi lah. So, mula-mula saya ingat nak buat rakaman tapi dah bangun awal. So, saya kata tak apa, saya buat secara live. Kenapa saya berada di sini? Adalah kerana saya datang untuk melawat kakak saya di sini. So I'm at Stratford dekat London. Stratford adalah tempat di mana sukan Olimpik telah diadakan semasa di London dulu. Kalau tak silap saya tahun 2012. So tuan-tuan dan puan-puan, semalam pagi saya sempat berada dalam satu sesi tentang PISA keputusan PISA dan sebagainya. Dan dalam sesi itu banyak perkara dibincangkan. Di antara perkara yang disebut adalah berkaitan dengan kualiti pendidikan di negara kita. Maka kualiti pendidikan di negara kita suka tak suka banyak bergantung kepada banyak faktor. Dan dalam satu laporan McKinsey telah diberitahu, mereka kemukakan kenyataan ini. The quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers. The quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers. Maksudnya, apa jua pun, nombor satu ialah kualiti kita ya. Kita sebagai guru. A good education can change anyone. A good teacher can change everything. Kalau anda lihat kata hikmah pada slide yang pertama ini. Dan saya rasa bangga kerana kita sebagai sebuah negara sejak daripada kemerdekaan telah jauh ke depan ya. Tapi sekarang kita nak bersaing dengan sistem pendidikan dunia. Saya sentiasa semasa di kementerian dulu, di bahagian sukan, di IPG Raja Melewa dan IAB, saya punya tagline sendiri. Saya sebut, we are good, we can be better, but we want to be the best in what we do. We are good. Memang cikgu-cikgu semua berusaha dengan sepenuh tenaga mereka, dengan segala usaha mereka untuk memastikan bahawa pendidikan di negara kita mencapai hasrat atau matlamat yang kita harapkan. So, seperti saya kata tadi, kita ada struktur pendidikan yang terbaik, tapi ia tidak boleh menandingi kualiti guru. Di antara perkara yang disebut dalam pembentangan tentang PISA dan sebagainya, dalam laporan mereka, adakah kita mengajar atau kita menjadi macam instruktor? Saya juga pernah kongsi beberapa kali, is schooling equals to learning. Ramai murid datang ke sekolah, tahun 1, tahun 2, tapi akhirnya kita dapati kehadiran pun hebat, mungkin 170 hari dan sebagainya, tapi masih lagi tidak boleh membaca. Atau kalau dia boleh baca, dia tak faham apa yang dia baca. So, adalah sangat penting ya untuk bagaimana kita nak menangani isu ini. Kalau di negara Finland, mereka gunakan 30% masa di luar waktu sekolah untuk membantu murid-murid sebegini. Dan saya jangka, ini pandangan peribadi saya, bahawa kalau perkara itu berlaku, saya rasa
memang akan membantu murid-murid yang menghadapi masalah. Setelah saya kata perkara tersebut, saya faham bahawa di banyak negara, ibu bapa memainkan peranan yang penting. Tetapi kita tahu bahawa ada ibu bapa mempunyai cabaran mereka tersendiri kerana nak memastikan bahawa mereka bekerja sepenuh masa untuk kesejahteraan keluarga. Dan selepas pandemik, ramai yang masa pandemik kehilangan mata pencarian dan sebagainya. So, daripada dapatan laporan PISA, bukan saja cikgu, bukan saja pemimpin sekolah, bukan saja sistem pendidikan, pihak pengurusan atasan, pendidikan dan juga ibu bapa memainkan peranan yang penting. Kalau semua pemegang taruh dalaman di sekolah dan juga luaran, di luar sekolah, kita memainkan peranan yang lebih hebat, mungkin kita akan melihat satu perubahan dalam 5 atau 10 tahun akan datang. Kerana sistem pendidikan perubahan atau peningkatan atau penambahbaikan tidak boleh berlaku secara mendadak tiba-tiba. Ia mengambil masa. Mereka dapati bahawa dalam sesebuah sekolah, dalam sesebuah kelas atau satu tingkatan, ada perbezaan yang ketara di antara kelas atau murid yang menyerlah dengan murid yang tidak dapat menguasai kemahiran-kemahiran tahap penguasaan yang kita harapkan, TP yang kita harapkan. So, kalau kita buat satu renungan yang strategik, artinya kita harus memberi satu fokus kepada pelajar-pelajar ini daripada awal lagi. Dan bagi perkara itu, bukan saja di sekolah rendah, malah di prasekolah juga. Sosio-emosi pelajar juga memainkan peranan yang penting. Hari ini kadang-kadang kita menghadapi cabaran tentang kehadiran murid ke sekolah. Apakah yang boleh kita buat untuk mendorong pelajar untuk hadir ke sekolah dengan jumlah kehadiran yang diperlukan, yang sesuai untuk pembelajaran? Kerana kajian juga menunjukkan ketidakhadiran murid sememangnya akan menjejas pencapaian mereka. So, kita sebagai guru hari ini ada 266 orang dalam sesi sekarang ini. Kita berfikir bersama. Sistem pendidikan bukan satu sistem untuk menuding jari kepada sesiapa. We should not blame anyone. Kerana kalau kita bersama-sama as a team, kita menangani isu-isu pendidikan di peringkat kecil. Jangan ingat, saya bukan kerja di kementerian, maka saya bukannya pembuat keputusan. Tetapi anda adalah pembuat keputusan di dalam kelas, di sekolah, di PPD, di JPN kemungkinan. So, kita boleh memainkan peranan kita. So, dalam satu pembentangan saya beberapa bulan lepas, saya sebut tentang the grassroots model for change. Grassroots model for change ini dia bermula dari bawah, bukannya datang dari atas. Idea, isu timbul, idea diberi oleh guru, idea itu menjadi satu strategi, dan strategi itu selepasnya menjadi satu amalan baik, best practice. Saya ulang, kalau ada isu yang timbul, cikgu atau semua warga sekolah mengemukakan idea, dan idea itu bila berjaya, ia menjadi strategi, dan bila strategi itu berjaya, maka ia menjadi satu amalan baik. 3 peringkat itu.
Daripada isu, kita timbulkan idea. Daripada idea, bila idea itu berjaya, bila beberapa kali kita cuba idea itu, maka ia jadi strategi. Dan bila strategi itu semakin stabil, setelah kita gunakan beberapa kali pendekatan itu, maka ia menjadi satu amalan terbaik. Dan kalau amalan terbaik itu membawa keputusan dan uh, hasrat matlamat yang kita harapkan, kita tak perlu ubah amalan terbaik itu. Seorang profesor saya selalu sebut, dia kata, don't mend if it ain't broken. Kalau benda tu berjaya, menunjukkan hasil, tak perlu kita ubah. Kalau kita buat inovasi, inovasi is always for better. The change for better. That is innovation. Kalau innovation hanya setakat buat saja, tapi tak ada penambahbaikan, then what is the innovation about? Innovation is change for the better. So, apa 10 kualiti yang diperlukan oleh seorang guru? Next slide, please, Siti. Pandai berkomunikasi. Suka tak suka, kita jadi cikgu ni harus pandai berkomunikasi dengan rakan sekerja kita dan juga anak murid kita dengan ibu bapa kita. Adab kita adalah adab yang paling mulia, adab seorang guru. Dan saya belajar tentang adab ni daripada mentor saya, Datuk Dr. Ibrahim Bajuni. Saya banyak belajar tentang strong communication ni, komunikasi daripada beliau. Walaupun keadaan macam mana pun, adab berkomunikasi dia sentiasa terpuji. Yang kedua, we must be good listeners. Dan saya juga ada kata hikmah yang saya atau ungkapan yang saya selalu gunakan. The magic of listening and being listened to. Kadang-kadang kita kena dengar apa yang disebut oleh anak murid kita. Right? Dalam kelas, murid-murid kita ada pelbagai cabaran mereka. Dan saya selalu kata, cikgu ni, we must be the positive busybody. Positive busybody. Apa maksud positive busybody? Kita nak dengar, kita nampak murid duduk diam beberapa hari, seharusnya kita panggil dan tanya dengan suara yang kita gunakan, bukan macam suara nak menegur, tapi suara nak ingin tahu. Komunikasi nak ingin tahu apakah cabaran, apakah masalah yang dihadapi. Adakah ia masalah pendidikan atau masalah peribadi atau masalah di rumah. Dan sekali lagi saya nak sebut tentang Finland juga. Mereka ada satu pendekatan. Dia panggil LTC. Let's talk about children. Dalam LTC ini, ibu bapa dipanggil. Kalau dia nampak satu tak kenal dengan murid, dia panggil ibu bapa, dia panggil kaunselor dengan guru, dengan murid. Mereka cakap. Mereka bincang. Ya. Yang ketiga, guru harus fokus kepada kolaborasi. Dalam 4 pendekatan yang juga digunakan di Finland, bila sebut tentang murid, 4 perkara sentiasa timbul dalam ekosistem mereka. Iaitu nombor 1, pembelajaran, learning. Yang kedua, sangat penting, safety. Ya, di negara kita ada bullying dan sebagainya. Ya, gejala bully. Kita harus sentiasa beri perhatian. Kita tidak mahu anak murid kita dibuli di sekolah. Kita cikgu. Cikgu kena ambil tahu. Kita sibuk, saya tahu kita sibuk. We are always so busy. Kita sibuk dengan nak buat soalan peperiksaan, nak buat persediaan untuk mengajar. Tapi jangan lupa kita harus jadi the positive busybody. So, kita fokus kepada kolaborasi. Kalau di Finland, saya sebut tadi, learning, safety, collaboration, and participation. Kalau seorang murid tak participate, tak ambil bahagian semasa dalam kelas, cikgu risau.
So, kita kena sentiasa ambil tahu. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun saya ambil 10 quality guru ini, tapi ada banyak, kalau kita Google, banyak quality yang lain. Yang keempat, guru yang beradaptasi. Kita tahu setiap kelas kita tak sama, setiap murid kita tak sama. Kita yang buat adaptasi terhadap murid kita. Kita kalau kita komplain saja, itu tak akan bawa perubahan. Kerana DNA setiap murid, setiap kelas kita itu berbeza. So, kita sebagai guru membuat adaptasi pada kelas, kepada budaya sekolah dan sebagainya. Yang kelima, good teachers we jive with students. Kita engaging. Ini yang banyak saya sebut hari ini. Kita sebagai guru, kita kena memahami setiap murid kita. Alam persekolahan sudah berubah daripada tahun 60-an, 70-an, 80-an. Sekarang tahun 2024. So nak kata, kalau Cikgu Afan kata nanti, semasa saya di sekolah tak ada pun macam ni. Cikgu semua buat biasa aja. Yes, betul. Saya tak akan banding dengan masa saya di sekolah pun. Saya nak kongsi, saya di tahun 1 saya tak pandai membaca. Setiap kali waktu rehat, guru bahasa Inggeris akan suruh kami 3-4 orang duduk di bawah blackboard, duduk bercangkung, tak boleh duduk di kerusi, dan duduk bercangkung dan baca kuat-kuat. So, kalau zaman sekarang saya rasa itu bukan pendekatannya. Biar buat coaching, buat duduk di kerusi dan bagi bimbingan. Tapi masa itu ia merupakan seperti satu punishment. So duduk di bawah tak boleh keluar makan, Walaupun lapar, kan darjah 1 lapar pun, tapi senyap saja, tak berani nak cakap pada cikgu. Lagi teruk, cikgu duduk di meja dia tengah minum, kita tengok je. Baca lagi kuat pun dia tak bagi keluar. So, I still remember. So, good teachers are engaging. Kita sentiasa, kita baiklah. Kita beri layanan yang terbaik kepada anak murid kita. Yang keenam, kita tunjukkan empathy. Empathy ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya utamakan. Saya nak sebut kepada kita semua cikgu, sekarang dah 345 orang. Please, 3 kali saya sebut please. Always show empathy. Letakkan diri kita dalam keadaan anak murid kita atau cikgu lain. Kadang-kadang rakan-rakan kita sakit, cikgu sakit. So, letak diri kita in their shoes and show empathy. Kalau kita boleh bantu, kita bantulah rakan kita. Dan itu kesejahteraan cikgu ni sangat-sangat penting. Yang ketujuh, sifat sabar. Sifat sabar ini sangat penting. Patience. Kerana murid ni kita tak tahu bila dia akan menyerlah. 2 bulan lepas saya sebut tentang seorang doktor yang di sekolah rendah dia asyik fail aja. Kalau nak tendang dia keluar dah. Tapi ada seorang dia di SJKC. Budak India tetapi belajar di SJKC. Tapi ada seorang guru guru yang dalam umur lengkungan 50-an yang sangat sabar. Budak ini setiap hari tak bawa makan, datang daripada keluarga yang kurang berada. So dia akan duduk di atas pokok. Cikgu tanya dia, kenapa you duduk di atas pokok? Oh, saya tak ada duit untuk nak pergi ke kantin. Okey, tak apa. Datang ke bilik guru. Setiap hari selepas itu, cikgu bawa makan untuk murid itu. Dan hari ini, keluar di muka depan, saya ingat surat Straits Times, surat khabar Straits Times. Hari ini, murid tersebut membayar untuk nursing home di mana guru itu sedang tinggal sekarang, in a nursing home. Murid itu bayar balik. So, children do not forget.
Skala kesabaran, empathy, engagement, kita buat itu dengan murid, mereka tak akan lupa. Percayalah. Kata-kata kita pun murid tak akan percaya. So, kalau kita panggil murid kita stupid, jangan ingat dia tak akan ingat ya. Dia akan ingat bahawa cikgu panggil saya stupid. So, jangan gunakan label-label sebegini. Walaupun perkara ini sangat uh, sentiasa berlaku pada tahun 60-an, 70-an. Ya. Tapi sekarang keadaan dah berubah. So please have patience, sabar, kita sabar selalu. Tiap murid, kita lihat kebaikan dalam diri anak murid kita, dalam diri rakan kita juga. Next slide, please. Let's look at dunia sebenar. So dalam laporan PISA pun dia kata, bagaimana kita nak jadikan pembelajaran kita tu bermakna. Learning with meaning, ya. Itu sangat penting. Kita sibuk kadang-kala kita mengejar kurikulum dan sebagainya. Saya tahu kita nak menghabiskan silibus. Tetapi ada juga yang menyatakan less is more. Mungkin kita bukan nak bagi banyak ilmu, tapi kita nak bagi ilmu yang kurang tetapi secara mendalam. So itulah perkara yang perlu kita sebagai pendidik mula fikirkan. Walaupun kita ada silibus dan mungkin di pelbagai peringkat dalam sistem pendidikan kita, kita harus beri tumpuan kepada perkara ini. Bahawa less is more. Yang ke-9, kongsi amalan terbaik. Ini bagi guru. Sentiasa kongsi. Jangan kedekut ya, kita bukan ada CGPA lagi. Kalau di universiti, you CGPA you berapa ya? 3.7. You CGPA berapa? 3.8. Oh. Tapi kita cikgu tak perlu, tak ada CGPA lagi. Kita semua adalah champions. We are all champion. So, kongsi, bantu satu sama lain. Tak perlulah kedekut. Tak lama lagi you akan pencen. Macam saya. You will retire. So, bila anda lihat kembali kepada legasi anda, apa legasi yang anda tinggalkan? Di mana anda telah bertugas. So become the best teacher who is willing to share. Ya, tak adalah APC itu rezeki lah. Kalau dapat APC itu rezeki. Kerana rezeki itu bukan datang dari manusia, rezeki itu datang dari Tuhan. Manusia hanya menjadi dia punya pengantara aja. So, jangan lupa perkara itu. Dan yang ke-10, kita belajarlah sepanjang hayat. Hari ini 374 orang sedang mengamalkan nombor 10 ni. Pembelajaran sepanjang hayat. Belilah kita, we must. Saya bersama anak saya dalam 3 hari yang lepas banyak kali duduk dalam train di London ini semalam pun. Dan saya tunjuk pada anak saya kata, lihat orang yang duduk di penjuru tu. Duduk saja di kerusi, mula baca. Banyak kali. They have a book in their hands. Terus duduk, dah dapat tempat tu duduk. Ada yang berdiri pun membaca. Ada yang baca buku elektronik pun. Semalam saya duduk balik daripada Westminster, balik ke Stratford. Petang, saya tengok orang yang duduk di tepi saya, buka handphone dia. Saya rasa itu elektronik book. E-book. Dan dia sedang baca. So, let's be lifelong learners. Ilmu tu sangat penting, ya. Ya, seperti makan. Kalau makan untuk bila kita lapar, ilmu itu adalah untuk minda kita. So, tuan-tuan dan puan-puan, kita ke slide yang berikutnya. Teachers are thoughtful, encouraging, amazing, caring, hardworking, enthusiastic, resourceful. We mentor, inspire, educate, coach, share, influence, encourage. Banyak label ya. Cikgu ni. Sebab tu kita jangan siapa-siapa nak lawan tugas kita lah sebagai guru. You boleh jadi seorang politician, seorang doktor, tetapi di mana juga anda berada adalah kerana seorang guru. A teacher takes a hand, opens a mind and touches a heart. Inilah perkara-perkara, inilah kehebatan kita dalam bidang keguruan. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan,
Ilmu tu boleh datang daripada pelbagai sumber, daripada makalah, majalah dan sebagainya. Buku adalah beban latihan untuk minda kita. Books are the training weights of the mind. Bukan saja books, tapi seperti saya sebut, makalah, majalah dan sebagainya. We educators were born to make a difference. Kita yang sepatutnya membawa perubahan. Dan jangan lupa, it is easier to build strong children than to fix broken adults. Dan untuk hari ini kita quality guru, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Terima kasih, kalau minta maaf kalau panjang sedikit, tapi itulah hasrat yang saya nak kongsikan dan saya kaitkan dengan apa yang termaktub dalam laporan PISA. Dan kita semua, saya harap warga pendidikan boleh lakukan yang terbaik untuk sistem pendidikan kita. Untuk cikgu-cikgu semua, saya berharap anda sedang bercuti dengan keluarga, jangan lupa pergi ke shopping mall. Jangan, kalau guru wanita nak pergi buat facial, nak buat semua benda-benda macam tu, pergi. Please go and do all that. Pihak lelaki nak pergi memancing, inilah masa dia. Sebab itu cuti diberi kepada cikgu. That's why we are given leave. Tapi orang silap. Orang selalu komplain, cikgu bayar cuti. Jenis tugas kita memerlukan cuti. We need the holidays. Right? So, kalau orang tak faham falsafah pendidikan dan falsafah keguruan dan falsafah tugas guru, maka sampai bila dia tak akan faham. So, please enjoy your holidays. Yang sedang melaksanakan pengawasan SPM, it's okay, next time. Alright. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Encik Muhammad Affan.